Bergu badminton wanita rangkul emas di Sukan Commonwealth 2022. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam sama saya Muhammad Shah Musa. Kita mulakan dengan berita gembira dari Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham, England. Hasrat kontingen Malaysia untuk memenangi pingat emas ke-7 akhirnya berjaya ditunaikan pada hari terakhir hari ini. Kilauan emas itu dijelmakan bergu wanita Perlitan dan M. Tina yang menewaskan pasangan tuan rumah Chloe Birch, Lauren Smith dengan straight sets pada aksi final. Perli dan Tina yang mempamerkan prestasi mengagumkan sepanjang tamasya ini sekali lagi tidak berdepan masalah untuk mendominasi acara bergu wanita. Pasangan negara itu meneruskan rentak cemerlang ke atas Chloe dan Lauren dengan menguasai set pertama sekaligus menang mudah 21-5. Di set kedua, Perli dan Tina terus mengekalkan momentum dan menyukarkan lawan mereka untuk bangkit. Pasangan ranking ke-11 dunia itu terus menguasai setiap sudut gelanggang untuk menang 21-8 sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-7 buat negara. Pencapaian ini sekaligus membantu Malaysia melepasi sasaran 6 pingat emas yang diletakkan pada tamasya sukan ini. Lebih manis ia juga gelaran ketiga berturut-turut Malaysia dalam acara bergu wanita yang sebelum ini dilakukan gandingan Vivian Ho, Cho Mei Kwan pada edisi 2014 dan 2018. Kerajaan bakal memperkenalkan jendela pengaduan untuk golongan miskin bandar yang layak melaporkan sebarang kececiran penerimaan bantuan. Fokusnya bagi memastikan bantuan diberi secara menyeluruh. Akan membuat satu pengumuman yang lebih terperinci iaitu untuk membuka window pengaduan. Ya, membuka window pengaduan kepada mereka-mereka yang layak, terutama sekali daripada golongan termiskin ataupun hardcore poverty, tetapi tidak menerima sebarang bantuan atas apa juga sebab. Mereka boleh tampil untuk melaporkan diri ataupun ada pihak-pihak yang boleh membantu mereka untuk melaporkan keberadaan mereka supaya tindakan susulan dapat dilakukan bagi mereka-mereka yang terbukti layak tapi tercicir daripada sistem bantuan yang sedia ada. Bercakap pada sidang media pasukan khas Jihad Tangani Inflasi di Parlimen, Tan Sri Anwar Musa berkata perincian lanjut mengenai perkara itu akan diberikan Kementerian Wilayah Persekutuan. Dalam pada itu, pasukan jihad bakal mengadakan mesyuarat khas pada 14 Ogos bagi membincangkan secara terperinci aspek inflasi sekaligus mengenal pasti sebarang kenaikan harga bagi input pertanian yang boleh menyumbang kepada peningkatan kos dalam pengeluaran makanan. Langkah proaktif kerajaan telah membantu mengurus dan mengawal kenaikan harga barang. Hasilnya, patuhan peniaga terhadap harga maksimum minyak masak mencapai tahap 100% hasil pemantauan setakat tengah hari tadi. Ini melibatkan peperiksaan di lebih 200 premis seluruh negara. Jelas pengerusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa, hasil tinjauan penguatkuasa juga mendapati 17% daripada jumlah itu menjualnya pada harga lebih rendah berbanding harga siling ditetapkan. Hasil pemeriksaan hari pertama, kita dapati harga jualan adalah seperti berikut. Bagi botol 1 kilogram pada harga RM6.70 ke RM7.70. Bagi 2 kilogram, harga yang dicatatkan adalah antara RM12.70 sehingga ke RM14.70. Yang 3 kilogram, RM21.30 ke RM21.70. Sementara bagi botol 5 kilogram,
telah dijual dengan harga antara RM28.90 ke RM34.70. Berkat kuasa hari ini, penetapan harga maksimum minyak masak ialah RM34.70 bagi botol 5 kg, manakala botol 1 kg ialah RM7.70, RM14.70 2 kg dan RM21.70 untuk botol 3 kg. Di Negeri Sembilan, tinjauan di Pasaraya sekitar Seremban mendapati pusat perniagaan mematuhi penetapan harga tersebut. Keluarga Malaysia yang ditemui rata-rata lega dengan penurunan harga siling minyak masak. Kalau kita lihat sekarang memang dah ada penurunan, tapi tak macam sebelum ni. Dia menurun terlalu sedikit. Ini keperluan asas. Minyak masak ni keperluan asas, setiap rumah memerlukannya. So rasa saya kena perlu pantau lagi lah. Kalau boleh kita menurun ke tahap yang rasa mampu dibeli oleh golongan-golongan B40, golongan bawahan ni lah. Saya sebagai pengguna kan rasa begitu teruja lah sebab sebelum ni harga minyak begitu tinggi kan, RM42 lebih. Jadi hari ni tengok harga tu dah turun, jadi kami sebagai rakyat bersyukurlah. Semoga benda ni akan lagi turun lah. Kepada peniaga kuih, goreng pisang mesti terasa sangat tentang hal ni kan. Bagaimana mereka nak cari untung kan. Jadi macam mana pun, walau bagaimanapun terima kasihlah kepada kerajaan yang memandang prihatin terhadap kenaikan harga barang ni. Menggunakan lori tangki minyak sawit untuk mengangkut 30,000 liter diesel, itu modus operandi dilakukan dua lelaki bagi mengaburi mata penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kelantan selain mengelak aktiviti haram terbabit di Kesan. Ketua Pegawai Penguatkuasanya Aswadi Jaafar berkata lelaki tempatan berusia 39 dan 41 tahun itu ditahan hasil risikan pihaknya. Dalam operasi tersebut, pihaknya mengesan pergerakan sebuah lori tangki minyak sawit dalam keadaan mencurigakan di Jalan Kota Baru, Gua Musang. Siasatan awal mendapati bekalan diesel berkenaan diperoleh secara belian di stesen minyak sekitar Kelantan dan Terengganu. Manakala pemeriksaan terhadap lori tersebut mendapati ia telah diubah suai di bahagian tangki belakang. Nilai rampasan barang kawalan minyak diesel berjumlah RM64,500. Suspek ditahan reman selama 4 hari dan siasatan lanjut akan dijalankan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Mengenai keputusan menarik balik sekatan pengeksportan ayam, Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata kerajaan masih belum membuat keputusan berkenaan perkara tersebut. Kita memerlukan masa bagi memastikan bekalan ayam dalam negara, begitu juga bahan-bahan yang lain mesti berada pada tahap yang terkawal dan adalah perlu bagi jawatan kuasa kita ini dapat memantau secara menyeluruh keseluruhan supply chain yang berkaitan dengan bekalan ayam. Sama ada bekalan ayam yang sudah mula dibenarkan dibawa masuk, ayam yang mula diternak dan ayam yang dikeluarkan, dan kita akan melihat sejauh manakah dakwaan menyatakan bekalan sekarang adalah berlebihan. Beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia KCOM berkata demikian dalam sidang media Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi di Parlimen. 5 syarikat yang didapati melanggar Akta Persaingan 2010 diberi peluang mengemukakan representasi dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan cadangan. Ini hasil dapatan awal Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC sebelum tindakan undang-undang dikenakan. Ingin mengingatkan kepada semua pengusaha supaya tidak mengamalkan sebarang tindakan yang melibatkan pakatan untuk menetapkan harga dan melanggar peraturan-peraturan persaingan bebas, kerana perbuatan itu boleh menjejaskan dan juga boleh menyebabkan harga hanya dikawal oleh satu kelompok peniaga-peniaga yang menguasai pasaran.
5 syarikat itu dikatakan terlibat dengan perjanjian ke arah kartel ayam yang menentukan pasaran harga sekaligus bercanggah dengan peraturan persaingan bebas. Pada masa ini, ekspor ayam masih tidak dibenarkan dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan dan dengan itu harganya telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga siling. Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut kerana kita ingin memastikan supaya bekalan ayam berada dalam keadaan yang stabil dan harga juga berada pada paras yang kekal di bawah daripada harga siling. Sektor penghantaran makanan atau P-Hailing akan diletakkan di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan MOT selepas pindaan undang-undang dibuat. Jelas Menterinya Dato' Sri Wee Ka Siong, pada masa ini MOT hanya mengurus dan mengawal selia industri e-hailing sejak 2019 tetapi ini tidak meliputi penunggang penghantaran makanan. Dan pada tahun lalu keputusan telah dibuat, akhirnya semua serah kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia. Setelah keputusan telah dibuat, kita telah menerima baik pandangan daripada Jemaah Menteri dan sejak hari itu kita telah memulakan satu proses di mana kita kena mengubah undang-undang termasuk pindaan dibuat terhadap Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan juga Akta Pengangkutan Awam Darat dan juga Akta LPKP, yang mana kalau kita nak mengawas selia sektor e-hailing di Malaysia, perlu kita membuat pindaan untuk memberi kuasa kepada agensi-agensi yang di bawah Kementerian Pengangkutan ini untuk melakukan kerja-kerja mengawas selia industri e-hailing. Beliau berkata pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Sehingga kini pemerintahan junta di Myanmar masih lagi tidak memberikan kerjasama mengenai penglibatan pihak antarabangsa untuk menghantar misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat negara berkenaan. Satu kaedah untuk mengelakkan itu berlaku dan juga untuk memantau ialah dengan ada lebih banyak international participation daripada badan-badan antarabangsa. Dan kita telah pun mencadangkan misalnya International Red Crescent harus dibawa bersama dan juga kita mencadangkan negara-negara ASEAN juga boleh volunteer untuk menghantar NGO mereka yang bersesuaian. Ketika ini, kebimbangan tercetus dalam kalangan negara anggota ASEAN mengenai ketelusan pengagihan bantuan kemanusiaan yang disalurkan sama ada ia sampai kepada semua pihak terjejas atau sebaliknya. Siri perbincangan telah mula diadakan dalam kalangan negara anggota ASEAN bagi mewujudkan satu kerangka kebolehtanggungjawaban sekaligus mengatasi isu dana membiayai misi kemanusiaan bagi kawasan bencana di rantau ini. Sekarang ini rakyat pun bertanya dan donors juga bertanya apabila sejumlah wang dikumpul dan dibelanjakan, sejauh mana wang itu benar-benar dibelanjakan sampai kepada sasaran. Kita bukanlah nak membuat apa-apa tuduhan, tetapi saya fikir kalau kita boleh ada framework itu akan memudahkan lagi kita mendapat dana. 30,000 pegawai dan anggota bomba seluruh negara siap siaga hadapi tugas dalam setiap operasi kebombaan serta penyelamatan yang semakin mencabar. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Dato' Sri Muhammad Hamdan Wahid berkata jumlah kekuatan anggota itu akan dipekaskan bersekali dengan aset kebombaan moden. Ia bagi menepani pelbagai cabaran operasi terutama dalam mengendalikan lebih 150,000 panggilan kecemasan setiap tahun.
kita mengambil langkah proaktif untuk membuat alih daya dan juga susunan semula. Kalau balai ini terlalu ramainya kosong, kita akan ambil anggota-anggota yang mana balai dia tu ada berlebihan anggota, bukan lebih daripada pos, tetapi boleh diguna pakai dan kita bawa ke balai tersebut untuk menampung kekurangan. So dengan cara macam itu tak dah terlalu nyata dan kritikalnya kekurangan tersebut. Kalau tak, orang panggil kita kerana panggilan kecemasan kita hadir, kita tidak cukup anggota untuk beroperasi. Itu mustahil untuk sesuatu agensi kecemasan. Beliau ditemui selepas majlis pembarisan pentaulihan sijil sains kebombaan Seri 1 2022 di Marang, Terengganu. Sungai Lata Celak, Iboi, Kupang, Baling antara lokasi berisiko diberi tumpuan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah sekiranya insiden kepala air berulang susulan kejadian pada 4 Julai lalu. Pengarahnya Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Sayani Saidon berkata, selain kawasan terbabit, 5 lagi kawasan daripada 18 kawasan yang dikenal pasti berisiko tinggi untuk dipantau. 5 lokasi terbabit ialah Bukit Wang di Jitra, Surabatu di Sintok, Gunung Jerai dan Titihayun di Yan, Sungai Sedim di Kulim dan air terjun Temurun di Langkawi. Bomba komuniti ini boleh menjadi ejen ataupun medium yang akan membantu jabatan untuk menyebarluaskan maklumat berkaitan dengan aspek-aspek mencegah kebakaran, pada masa yang sama juga aspek-aspek menjaga keselamatan dan juga memberi kesedaran kepada ahli-ahli dan juga masyarakat setempat berkenaan dengan kepentingannya untuk sama-sama menjaga dari segi keselamatan penduduk di kawasan sekitar, dari segi aspek sekiranya berlaku ancaman ataupun risiko-risiko berkaitan dengan banjir kilat, risiko-risiko berlakunya banjir lumpur. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis pelancaran kempen kesedaran keselamatan kebakaran dan pelancaran pasukan bomba komuniti peringkat Zon 2 JBPM Negeri Kedah 2022. Waris kepada seorang wanita yang maut dalam kemalangan membabitkan 29 kenderaan di Jalan Kemunting, Pasir Putih 14 Julai lalu menerima bayaran faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menurut pengarahnya Nora Yaakob, ia selepas didapati mangsa Yusni Abdul Hamid merupakan orang berinsurans dengan pertubuhan itu. Hasil semakan, waris kepada mangsa layak menerima 2 jenis faedah daripada Perkeso iaitu faedah pengurusan jenazah sebanyak RM2,000 dan pencen penakat sebanyak lebih RM480 kepada anak-anak arwah sehingga berumur 21 tahun. Arwah Yusni meninggalkan 3 orang anak lelaki berumur antara 6 hingga 12 tahun. Anak sulung arwah, Muhammad Syahrul Riza, Muhammad Azizi putus kaki kanan dan kini masih menerima rawatan di Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang, Krian. Pencen bulanan sebanyak RM485 ini sekurang-kurangnya dapat membiayai ataupun membantu faedah keuangan ini bagi mereka meneruskan kelangsungan hidup sehinggalah anak-anak ini berumur 21 tahun. Jadi kita berharap keluarga yang menjaganya akan menjaga kebajikan anak-anak ini. Nora juga berharap semua pekerja memastikan caruman Perkeso terus dibuat agar layak menerima faedah jika berlaku perkara tidak diingini. Perbicaraan kes rasuah melibatkan bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng, pengarah konsortium Zenith Construction Sdn Bhd CZCSB Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur bahawa beliau membayar RM19 juta kepada orang tengah bernama G. Jeneraja disebabkan diugut terlibat dalam projek terowong bawah laut Pulau Pinang. Datuk Zarul berkata beliau menerima ugutan daripada Jeneraja melalui mesej WhatsApp yang mengandungi nama dan nombor pengenalan dirinya. Saksi pendakwaan ke-23 itu turut menyatakan pernah membuat aduan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM berhubung ugutan itu pada Januari 2018. Lim Guan Eng didakwa menggunakan kedudukan sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang untuk menerima rasuah RM3.3 juta dalam membantu syarikat CZCSB bagi mendapatkan projek.
Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu juga didakwa meminta 10% daripada keuntungan diperoleh syarikat itu sebagai penghargaan mendapatkan projek tersebut. Ini pula perbicaraan kes pengubahan wang haram melibatkan bekas pengerusi Felda Tan Sri Shahriar Samad. Saksi pendakwaan ketujuh Rozana Khalid memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa bekas ahli Parlimen Johor Bahru telah membuat bayaran penuh bagi pembelian sebuah kereta jenis Honda Civic Hybrid dengan menggunakan sekeping cek. Rozana yang merupakan eksekutif Akuan Sutera Auto Sdn Bhd berkata cek bernilai RM118,485 dibuat pada Disember 2013. Rozana turut mengesahkan salinan cek dan resit bayaran yang ditunjukkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Murni Azmi. Tan Sri Shahriar didakwa melibatkan diri dalam pengubahan wang haram dengan tidak melaporkan pendapatan sebenar kepada LHDN. Polis Pahang memandang serius kes jenayah komersial atau jenayah skam yang semakin meningkat. Dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, sebanyak 6,338 jumlah laporan melibatkan kerugian lebih 31.4 juta ringgit diterima. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Ramli Mamat Yusof berkata jumlah itu meningkat sebanyak 25.6% berbanding 25 juta ringgit tempoh sama tahun lalu. Katanya perkara itu amat membimbangkan dan kesedaran secara berterusan kepada masyarakat perlu dipertingkatkan. Orang-orang yang tidak tahu, tidak cakna pada undang-undang yang akhirnya dia terpedaya bahawa dia ni memang melakukan kesalahan. Senanglah. Sebab itu saya kata jangan dilayan daripada awal. Layan satu, dia akan jawab dengan dua. Dia ada dia punya flow chart dia. Dia ada pattern dia. Macam mana cara anda menjawab, macam itu cara dia. Polis Pahang turut menahan 154 individu disyaki terlibat memberi, meminjam dan menjual akaun kepada pihak ketiga. Komuniti luar bandar khususnya ibu tunggal di Langkawi kini dapat memanfaatkan nilai sains, teknologi, inovasi dan ekonomi STIE dalam melatih dan membangunkan projek berasaskan jahitan. Sebagai permulaan, pendedahan diberikan merangkumi asas menjahit pelbagai produk menggunakan pakaian jeans terpakai. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata inovasi kementeriannya menerusi Yayasan Inovasi Malaysia itu antara lain mengangkat hasrat kerajaan menjadikan Malaysia negara hijau di samping menjadikannya sebuah perusahaan sosial yang berjaya. Contoh di Langkawi uniknya ialah kita membantu ada yang dipanggil SURI, Ibu Persatuan Ibu Tunggal, yang mana kita memberi dia knowledge dan ilmu bagaimana boleh mengembangkan talent atau bakat sedia ada ataupun yang belum ada untuk menggunakan sepenuhnya bahan-bahan yang digunakan dalam kawasan ini boleh dijadikan produk-produk sebagai produk yang boleh dijual. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan ruang reka STIE Keluarga Malaysia di Langkawi. Generasi muda perlu didedahkan tentang kepentingan cukai terhadap pembangunan negara. Pengarah Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, PPNWPKL, Muhammad Zain Muhammad Said berkata, ia sebagai satu usaha lembaga hasil dalam negeri Malaysia LHDM untuk meningkatkan tahap kesedaran dalam kalangan masyarakat. Bercakap pada program hasil Your Tax Buddy HYTB di Ibu Negara, beliau berkata selain membentuk generasi muda celik tentang percukaian, ia juga selari dengan AES iaitu Awareness, Education and Services. Taklimat di percukaian disertai seramai 62 orang pelajar universiti tempatan. Katanya program sumpah ini juga untuk memupuk pematuhan cukai secara sukarela melalui taklimat kenali LHDN NM. Dalam majlis itu, para pelajar asnaf turut menerima sumbangan wang tunai berjumlah RM4,000.
Kem Badminton Negara menghadirkan keceriaan buat Malaysia pada hari terakhir Sukan Commonwealth 2022. Di sebalik pingat emas yang dimenangi Perlitan dan M. Tina dalam acara beregu wanita, satu lagi pingat perak berjaya disumbangkan pemain negara Eng Ziyong yang tumpas kepada pemain India Lakshya Sen petang tadi. Pada aksi final acara pasangan lelaki itu, Ziyong turun dengan semangat membara. Pemain berusia 22 tahun itu bermula baik dan dilihat berpeluang memenangi emas apabila mendominasi set pertama 21-19. Namun, Lakshya Sen bangkit di set kedua apabila mudah menjenakkan Ziyong 9-21 sekaligus mengheret pertemuan ke set ketiga. Dalam set penentuan itu, kedua-dua pemain saling kejar mengejar dan mengutip mata. Namun di penghujung set, Ziyong dilihat gagal mengekalkan ketenangannya dan terpaksa akur dengan kehebatan Sen yang menang 21-16. Sementara itu, harapan untuk melihat pingat emas dalam sukan terjun turut gagal apabila hanya gangsa berjaya dimenangi atlet negara dalam acara 3 meter papanan jal campuran petang tadi. Pingat itu berjaya diraih melalui gandingan muda Muhammad Syafiq Putih dan Nur Dabitah Sabri. Pasangan negara itu berjaya mengumpul 299.04 mata dan memenangi gangsa dengan memintas gandingan tuan rumah pada terjunan akhir. Emas dimenangi pasangan Scotland James Philip Hadley Grace Elizabeth Reid dengan 306 mata, diikuti perak oleh pasangan Australia Lee Shizin Madison Kinney yang mengumpul 304.02 mata. Satu lagi pasangan negara Eng Yan Yi dan Gabriel Gilbert Daim pula gagal meraih pingat apabila menduduki tempat ke-7 dengan 273.06 mata. Dalam pada itu, gandingan penerjun negara Datuk Pandalela Renong dan Jalson Jabilin turut gagal menyumbang pingat apabila hanya mampu meraih tempat keempat acara 10 meter platform campuran dengan merekodkan 302.82 mata. Pasangan itu dilihat telah memberikan persembahan terbaik buat negara namun masih gagal untuk menghadiahkan kilauan pingat. Pingat emas dan perak menjadi milik tuan rumah dan gangsa berjaya diraih oleh pasukan Australia. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saiz sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.